Salam sejahtera semua. Baiklah, untuk sesi ini kita akan sambung lagi PDPR kita. Untuk sesi ini kita cuma akan menjurus kepada sebahagian daripada elemen unit 2 itulah, iaitu teknik Scamper. Teknik Scamper ni ialah akronim kepada S substitute, C combine, A adapt, M modify, magnify ataupun minify, P put to other use, E eliminate dan R rearrange. Okey, itulah bila digabungkan semua ni akronim ni dia akan jadi Scamper. Okey, kita akan tengok apa itu penerangan-penerangannya lah. Okey, untuk S substitute ni bermaksud menukarkan produk yang sedia ada kepada produk lain yang fungsinya sama, malahan kadang-kadang lebih baik prestasinya. Okey. Kenapa kita nak tukar? Produk yang mungkin produk yang kita nak guna tu harga dia mahal, dia susah didapati dan kadang-kadang tak sesuai, tak boleh digunakan bersama dengan produk-produk yang kita nak. Contohnya, kita nak cipta sebatang pen. Okey, dalam sebatang pen ini ada produk getah ni, ada produk spring di dalam, ada produk dakwat, ada produk mata pen, mata pen ni, dan juga komponen badan pen ni dan sebagainya. Kadang-kala kenapa kita tukar sesetengah produk? Contohnya, katalah cikgu nak create pen, cikgu nak tukar ni saja produk ni. Produk ni ialah spring. Kenapa cikgu nak tukar spring ni? Cikgu tak nak gunakan spring ni. Mungkin kerana spring ini tak kuat. Kalau cikgu tekan pen ni, dia tak boleh keluar. Contoh. Okey. Cuba tengok kalau contoh kat sini dalam gambar ni ada satu tayar kayu, satu tayar getah lah, tayar biasalah, tayar getah lah sekarang. Dalam tayar ni kenapa digunakan getah yang besar ni? Kenapa kita tak nak guna getah yang kecil? Mungkin kerana kalau kita gunakan tayar getah yang besar ni, tayar tersebut akan menjadi lebih baik, lebih berkesan, lebih selamat untuk digunakan. Pasal tu kita substitute, kita tukarkan dia. Okay. Seterusnya combine. Combine ni ialah menggabungkan beberapa produk dalam menghasilkan satu produk yang lain. Dalam produk yang dihasilkan tu pula, dia ada kelebihan-kelebihan produk yang digabungkan. Okey, contohnya kat sini tengok. Pisau satu ni dengan pisau lipat yang pelbagai guna ni. Dalam pisau lipat ni ada juga pisau. Tapi dalam pisau ini juga terdapat ada screwdriver, ada gunting, ada ketik kuku, ada plier dan sebagainya. Okey. Kenapa kita nak gunakan, kita nak combine ni, kenapa kita nak gabungkan barang-barang ni, produk-produk ni? Kenapa kita nak gabungkan? Sebab dalam satu produk yang ada banyak fungsi ni sangatlah membantu. Kita boleh jimat ruang, kita boleh jimat masa. Bayangkan kita nak bawa satu screwdriver, satu spana, satu ini jadi banyak benda. Jadi ruang akan jadi kurang, sempit banyak. Kita nak bawa banyak. Kan lebih baik kalau kita dapat combinekan semua jadi satu. Contoh yang lain ialah contoh telefon pintar. Dalam telefon pintar itu ada kamera, ada fungsi internet. Itu ialah menggabungkan benda-benda produk-produk menjadi satu produk yang lengkap. Lengkaplah kot. Adapt. Adapt ni maksudnya mengadaptasi sesuatu produk dengan produk yang kita nak hasilkan. Bagi membolehkannya digunakan mengikut kehendak kita. Kadang-kadang produk yang kita hendak gunakan memerlukan beberapa pengubahsuaian sebelum boleh digunakan dengan optimum. Okey. Adapt, mengadaptasi. Contohnya tadi telefon pintar. Okey, telefon pintar. Kalaulah telefon pintar tu diciptakan besar, jadi dia dah tak pintar sangatlah, besar kan? Besar, berat. So dia makin lama makin kecil. Dia punya design dia pun dipelbagaikan untuk
adaptasi penggunaan dan fungsi dia kepada kita lah. Kita nak buat dia macam mana. Okey, itu kita adaptasikan dia. Seterusnya, modify, magnify, minify, ubah suai jugalah. Membesar atau mengecilkan produk yang memberikan masalah kepada pembinaan produk kita sendiri. Okey, produk yang perlu digunakan dalam projek kadang-kadang memerlukan sedikit pengubahsuaian. Sama ada dalam bentuk saiz, berat dan sebagainya. Justru lakukan M ni, modify, magnify, minify ni mengikut keperluan projek. Contohnya, cardboard ni. Mungkin kita akan melaksanakan projek ini menggunakan cardboard. Cardboard untuk membina sebuah kereta, kita kenalah modify dia, kena kecilkan dia ikut saiz kita. Kalau kita ikut cardboard yang kita dapat tu besar tu, nanti kereta tu nak jadi macam mana? Jadi tak cantik, tak sesuai, tak boleh dibuat. So kita kena modify dia, kena magnify ataupun minify dia. Ikut keperluan kita, ikut keperluan projek kita. Put to other use. Okey, cuba pastikan produk yang dihasilkan dapat digunakan dalam pelbagai peringkat. Contohnya, lebihan patungan cardboard dalam pembinaan badan kereta mainan boleh digunakan untuk membina model rumah dalam diorama. Contoh. Kat sini kita bina kereta dengan cardboard. Lebihan-lebihan kotak yang kita gunakan tu, kita boleh juga buat benda lain. Tengok. Daripada lebihan-lebihan, kita buatlah satu model rumah diorama. Diorama tu dalam PSV nanti mungkin awak akan belajarlah benda tu. Eliminate, menghapuskan sebahagian komponen produk tanpa mengurangkan kualiti fungsi sesuatu produk tersebut. Contoh ni, contoh telefon bimbit. Telefon bimbit dulu besar, sampai sekarang dah jadi kecil aja. Yang model-model ni kecil. Dulu besar, saya ada antena lagi. Tapi walaupun telefon sekarang ni dah jadi kecil, tapi fungsi dia tu masih lagi kekal, masih boleh digunakan, malahan lebih baik lagi. Kenapa? Sebab kita hapuskan elemen-elemen yang tak perlu, kita bina di dalam. Ini cara dia orang company telco untuk memajukan produk dia orang. Dulu produknya telefon besar ni, kedabak ni besar. Lama-lama kelamaan jadi kecil. Dulu ada antena, tiba-tiba dah tak ada antena. Tapi masih boleh telefon. Walaupun antena tu dah tak ada, masih lagi boleh digunakan untuk menelefon. Itu ialah kemajuan. Kemajuan tu dicapai macam mana? Melalui teknik scamper ni. Digunakan bahagian eliminate. Dia eliminate benda yang tak perlu, tetapi fungsi bahan produk itu tidak berubah. Masih lagi boleh call tanpa ada sebarang masalah. Last sekali, rearrange. Lakukan perubahan atau susun semula komponen-komponen asal supaya dapat memberi nilai tambah kepada produk yang kita hasilkan. Kita tengok gambar ni lah. Mula-mula macam gini kan. Keretanya nampak macam bersegi-segi, tak cantik, tak tayarnya terkeluar, tak terurus, permukaan kasar di tepi. Kat sini dia buat pengubahsuaian sikit, tambah ubah suai apa semua, dan akhirnya dapatlah kepada produk yang telah lengkap sepenuhnya. Okey, siaplah produknya melalui proses-proses yang tadi, fasa-fasa tadi itulah, scamper tadi tu. Okey, melalui teknik scamper ni kita dapat kita dapat cipta satu produk yang complete macam gini. Okey. Itu saja untuk teknik scamper ni. Jangan lupa untuk lengkapkan tugasan dalam GC awak. Okey. Bye.